Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia, yang amat berbahagia Jeneral Datuk Seri Diraja Tan Sri Dr. Muhammad Zahidi bin Haji Zainuddin, pengurusi Affin Bank. Yang saya hormati Encik Muhammad Sufyan bin Haji Harun, pengurusi Affin Islamic Bank bersama isteri. Juga yang berbahagia Encik Kamarul Arifin Muhammad Jamil bersama isteri, ahli lembaga pengarah pengurusan kanan Affin Islamic Bank, khususnya para isteri jemputan kita yang saya terlepas sebut tadi, tuan-tuan perempuan kaki tangan Affin Bank, khususnya adik-adik pelajar-pelajar yang diraikan pada petang ini. Apa khabar semua? Alhamdulillah, mengisi masa sebelum kita berbuka puasa pada petang ini, saya diamanahkan untuk mengendalikan satu sesi dengan adik-adik dan juga tuan-tuan dan perempuan yang berada di hadapan saya. Jadi saya meminta izin untuk petang ini supaya saya dapat lebih untuk tackle adik-adik dahulu, barulah kita tackle ayah adik-adik ya, ataupun atuk adik-adik ya. Okey adik-adik semua, Ustaz tengok awak semua dah dapat duit raya dan nampak semangat tu ya. Okey, Ustaz dengar tadi ada seorang budak cakap, "Ye, Beyblade baru ya? Boleh beli gasing baru." Jadi Ustaz nak tanya dulu, siapa darjah 1 angkat tangan? Darjah 1. Cara awak angkat tangan menunjukkan kesungguhan awak berpuasa. Darjah 2? Oi, semangat ni ya, darjah 2. Walaupun kepiah besar kepada kepala ya. Darjah 3? Okey, darjah 3 bagus. Darjah 4. Darjah 4 ni patut dah makin dewasa. Okey, darjah 5. Okey, darjah 5 bagus. Darjah 6. Darjah 6 mana? Angkat tinggi-tinggi sampai terkeluar bulu ketiak sikit. Okey. Tingkatan 1. Tu dia tingkatan 1. Ya, tingkatan 1 ni patut dah boleh jadi imam tarawih ya. Tingkatan 2. Itu dia tingkatan 2. Tingkatan 3. Tingkatan 4. Tingkatan 5. Tak ada habis. Ada tingkatan 5 ada, masya-Allah. Ada lagi 2 makhluk ya, tingkatan 5 ya. Okey, tingkatan 6. Kau semua kau angkat eh. Ustaz dengar dia tadi bila orang panggil, "Weh, jom." Dia semangat eh? Baik, 5 tahun ada? Ada tadi adik kecil, Ustaz nampak 5 tahun, 6 tahun. Okey, sebelum kita mulakan ni, Ustaz nak kita bagi tepukan kepada adik-adik semua sebab sampai ke sini. Juga tepukan paling gemuruh untuk Affin Bank yang telah memberikan anda duit raya. Diiringi lagu raya ya. Jadi alhamdulillah masuk sini rasa semangat berhari raya tu wujud ya. Alhamdulillah. Baik adik-adik semua, Ustaz nak minta fokus anda semua. Anda simpan sampul duit raya tu dalam poket anda dan anda fokus kepada apa yang Ustaz nak share pada petang ni. Dan siapa yang boleh jawab soalan Ustaz, Ustaz ada duit raya tambahan. Boleh jadi lebih banyak ya. Boleh jadi ya. So awak, siapa yang boleh jawab soalan ni dalam tempoh yang Ustaz bagi ni, anda akan dapat duit raya lah. Sebelum tu nak tanya adik-adik semua, kita berada dalam bulan apa adik-adik? Tak sama, rugi bagi duit raya ni. Sekali lagi, bulan apa? Ramadan tu bagi sama, bulan apa? Kuat sikit, bulan apa? Kalau boleh kuat sampai kotak tu jatuh, bulan apa? Jangan marah. Bulan apa? Ramadan. Okey, baik. Saudara-saudari adik-adik yang saya hormati sekalian, kita berada dalam satu bulan yang hebat. Bulan ni awak buat satu benda, Tuhan bagi paling kurang 1000. Biasanya kalau awak pergi semayang di masjid, awak dapat 27 kali ganda. Kalau pergi semayang maghrib, biasa dapat 27. Tapi malam ni kalau pergi masjid, semayang tarawih dekat surau Affin Bank, anda dapat lebih daripada 1000.
Seronok tak kita kalau kita pergi kedai, beli gula-gula satu, tokek kedai bagi 1000 biji, bayar satu. Seronok ke tidak? Begitulah Allah balas pada puasa awak. Bahkan orang puasa macam awak ni, Tuhan muliakan sehingga kan mulut awak pun Tuhan kata wangi, walaupun awak sendiri tak sanggup nak cium. Betul ke tidak? Cuba buat kat kawan sebelah macam ni. Meninggal dunia di tempat kejadian. Tapi Allah kata apa? Wallahi la khulufi famis saimi atyabu indallahi min rihil misk. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Tuhan berbanding apa? Kasturi. Cuma bau tu untuk Allah, bukan untuk kawan awak. Awak tak payah pergi nak tak bau kasturi. Dia terlupa nama dia 2 hari. Sebab itu orang yang berpuasa ni Allah muliakan. Siapa yang setakat 15 hari, 16 hari ni, dah berapa bulan ni dia tak tinggal lagi puasa kat tangan, dekat tinggi-tinggi dan muka penuh riak sekali. Saya tinggi-tinggi. Okey, yang dah tinggal dia jangan kat, jangan nampak sebelah. Okey, jangan kat. Okey, baik. Alhamdulillah. So kita berada pada bulan Ramadan. Satu benda baik yang awak buat, Tuhan bagi 10. Maksudnya siapa yang masuk dalam dewan ni tadi, dia duduk dengan sopan. Sebab dia duduk dalam majlis ilmu ni, dia dapat 1000. Walaupun diam, tak buat apa. Okey, cuba saya nak adik-adik semua angkat tangan kanan, angkat separuh ke. Okey, letak atas bahu kawan sebelah. Ustaz akan mendekati awak. Testing. Okey, boleh saya duduk dekat sikit? Okey. Okey, angkat tangan letak atas bahu kawan sebelah. Okey, letak betul-betul. Siapa buat betul, Ustaz akan panggil dia untuk bagi hadiah. Okey, ada dah hadiah ni. Muncul bola 14 biji. Okey, letak sebelah. Okey. Saya nak awak buat betul-betul. Kalau buat betul-betul, awak dapat pahala sebab awak memberi nasihat. Hari biasa bagi nasihat dapat 1. Hari ni kalau bagi nasihat dapat berapa tadi? 1000. Ya, 1000. Okey, cakap dekat dia, sahabat. Tak kuat, ambil balik sampul. Kuat sikit. Sahabat, bulan ini bulan Ramadan. Bulan ini ramai orang sayang awak. Bulan ni bulan awak kaya. Awak bila dapat duit, simpan. Bukan belanja. Belanja sikit boleh. Yang lain masuk dalam Afin Bank. Okey, simpan. Dengar tak? Untuk masa depan. Tolak sikit, come on lah. Dengar tak ni? Faham tak ni? Cucuk ketat dia 2 kali. Okey, bila saya sebut, saya nak test awak, bila respon dulu, ya. Sebab awak puasa, bila awak puasa memang letih, ya. Letih, 12 jam tak makan, memang letih. Bila letih, peti ais pun nampak macam kek Apollo, ya. Memang macam tu, ya. Jadi kita nak buat game sikit supaya kita tak stres sangat. Okey, gosok tangan awak macam ni. Gosok perlahan-lahan. Ya, kasih kalau nak gosok juga, ya. Okey. Gosok perlahan-lahan dulu. Janganlah macam kat tumbuk hidung. Okay. Perlahan-lahan, okey. Okey, laju sikit. Bila awak gosok laju, dia akan terasa suam kan, panas. Okey, gosok lagi. Kalau boleh bagi keluar api, ya. Siapa yang gosok keluar api, dia adalah generasi Dragon Ball yang ke-8. Okey, laju sikit. Laju. Okey, bila Ustaz kata go, awak letak di pipi kanan dan di pipi kiri. Bersedia. 1, 2, go. Ada rasa panas?
Siapa yang rasa panas, insya-Allah umur ada sampai terawih ya. Yang sejuk, minta maaf siap-siap bagi sampul kat sini ya. Sekali lagi. Laju sikit. Kali ni Ustaz nak awak buat dengan adab dan sopan. Buat betul ha? Okey. Apa yang awak buat menentukan sikap awak. Okey, bila saya kata go, tangan kiri di pipi awak, tangan kanan di pipi kawan sebelah. Mesti dia. Jangan rosakkan bedak dia ha? Okey. 1 2 go. Okey, bagi tepukan untuk anda semua. Baik. Saya tengok bila saya suruh awak buat tadi, ada budak buat betul-betul. Ada budak yang dia macam main-main sikit. Awak memang tak. Saya nampak awak. Saya dah lama perhatikan awak sebenarnya. Orang yang buat betul, dia akan berjaya. Sebab saya pernah terbaca dalam satu Facebook, dia cakap apa? Orang yang rasa diri dia besar untuk buat benda kecil, mereka terlalu kecil untuk melakukan tugas yang besar. Benda kecil buat betul, benda besar insya-Allah boleh buat lagi bagus. Betul ke tidak? Jangan marah. Okey. Baik, saya nak bagi satu motivasi untuk awak. Awak adalah anak-anak yang terpilih ya. Sebahagian mungkin diuji buat meninggal, ayah tak ada, ataupun mungkin dari sudut kurangnya harta. Tetapi anda semua harus faham bahawa satu benda. Awak buat tangan macam ni. Buat betul. Siapa buat tak betul, pungut itu. Buat betul. Awak mungkin ayah tak ada, mungkin mak meninggal, berpisah, mungkin kurang harta, miskin ke macam mana. Tapi satu benda awak kena faham. Buat tangan macam ni. Awak sebut Allah sayang saya. Sekali lagi, Allah sayang saya. Sebab tu dia bagi awak macam tu. Allah sayang awak. Ya, so sekarang saya nak buat satu storytelling nak bagi awak hebat. Okey, sekarang saya nak awak bayangkan awak pegang sebiji belon. Cuba buat. Bayangkan saja. Bayangkan. Saya nak awak pegang belon tu kat sini. Lebih kurang sebesar tu ikut saiz awak. Pulang jangan besar sangat ya. Ganggu orang sebelah ya. Agak-agak awak pegang belon ya. Pegang betul-betul. Okey. Siapa yang buat betul-betul dia akan dapat satu benda saya nak bagi mesej pada awak. Okey. Saya nampak ya. Saya faham ya. Itu bagi kanak-kanak lagi. Kita maafkan ya. Baik, pegang belon betul-betul. Sekarang saya nak awak dengan betul-betul, awak buat salah benda ni awak akan tersilap. Biasanya lepas siapa buat salah ni 3 orang akan meninggal lah. Lepas awak pegang belon ni, okey, saya nak awak berikan warna kepada belon tu. Dan warna yang awak bagi pada belon tu adalah warna yang awak paling suka. Jangan beritahu orang suka. Jangan beritahu. Okey, awak warnakan sekarang ikut warna yang awak paling suka. Ada orang suka warna hijau, ada suka warna biru, ada suka warna merah. Ikut warna ya. Okey. Okey, baik. Sekarang ni kalau ikut psikologi, warna yang awak pilih menentukan diri awak. Okey, so saya akan sebut warna ni dan cirinya. Dan bila saya sebut, awak tepuk tangan untuk kawan awak yang ada ciri tu. Boleh ke tidak? Okey, siapa yang belonnya berwarna hijau angkat tangan. Belonnya warna hijau. Okey, sekarang dah boleh bagi tahu lah ya. Okay. Siapa belonnya warna hijau? Mengikut kajian psikologi, orang yang belonnya berwarna hijau, mereka adalah sahabat terbaik di dunia. Ya. Okay. Awak jangan tengok kawan awak tengok. Ya ke? Dia memang tu. Ada orang lain yang macam tu ya. Tak apa ya. Siapa warna biru? Biru ah. Okey, jap tengok biru. Tinggi sikit. Okey. Baik, jatuh tangan. Okey, kita gunakan lagu sikit, senang sikit ya. Orang yang warna biru mengikut kajian, sekali tengok muka. Gunakan ya. Okey, jangan tunjuk dia diangkat, okey. Orang yang warna biru ni kalau ikut kajian, mereka anak yang soleh. Ikut
okey, semua semua. Warna merah, merah. 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 Mana merah? Ikut kajian, orang yang belon dia warna merah, dia orang yang paling berani menghadapi cabaran hidup. Lagi warna apa saya tak tahu. Kuning, kuning, kuning. Siapa kuning? Kuning. Ikut kajian, orang yang belonnya warna kuning, abang, siapa sebut tadi? Saya akan panggil awak sekejap lagi. Awak saya dengar. Okey? Okey, jap. Kau mana tadi? Kuning. Mengikut kajian, saya bukan tak ingat. Saya tak nak sebut. Saya takut awak malu nanti. Okey, warna kuning ni sebenarnya sabar. Orang yang belonnya berwarna kuning, mereka orang yang paling ceria di dalam asrama mereka. Awak tunggu, saya akan panggil awak sekejap ni. Okay. Baik. Lagi warna apa? Pink, pink. Okey, pink. Warna pink. Okey. Warna pink, mengikut kajian, orang yang belonnya warna pink, dia adalah orang yang kreatif. Okay. Awak jangan tengok kawan awak, dia memang tak kreatif. Lagi warna apa? Hitam, okey, hitam. Hitam, hitam ni orang yang belonnya berwarna hitam, bermaksud mereka mempunyai hati yang cukup hitam. Orang yang belonnya warna hitam bermaksud mereka ini suka melakukan sesuatu perkara seorang diri tanpa menyusahkan orang lain. Okay. Ada lagi? Saya tak sebut. Putih. Okay. Putih ada putih, last. Tak ada. Kalau tak ada saya takkan sebut. Awak putih. Orang yang belonnya warna putih, tuan-tuan, adik-adik sekalian, biasanya umurnya dia sentiasa memenuhi hidupnya dengan melakukan kebaikan. Semua baik, tak ada buruk. Ada, sekejap ya. Ada lagi warna lain, saya tak sebut. Okay, warna apa last? Okay, kelabu last. Lepas ni saya tak sebut warna last. Kelabu ada kelabu. Awak semua kala awak ada. Seorang satu je tau. Lepas tadi hijau, kuning, merah semua dia. Okay, kelabu ni orang yang sabar. Awak nak geng, okey, awak dua saya akan panggil. Tunggu. Okey, masih ada lagi ya. Orang yang kelabu ni bermaksud mereka sentiasa melebihkan orang lain di dalam hidup. Okey, warna tamat. Sekarang saya nak pegang belon awak. Dan saya nak beritahu awak satu benda. Okey. Okey, saya nak panggil awak dulu sebab saya tengok awak sukakan perhatian. Okey, awak di sini. Bagi tepukan untuk dia. Okey. Bila saya panggil maksudnya saya sayang dekat dia. Okey. Dia akan menemani saya di atas pentas ini. Dan tingkatan berapa? Tingkatan 4. Sekolah mana? Semuanya sekolah nama apa? Dan semua. Sonok tu sekolah. Puasa okey. Cuba baca niat puasa. Usolli. Nama itu. Fardi Ramadana. Terbaik. Soalan ini bukan senang untuk dijawab, tuan-tuan.
Okey, niat sembahyang tarawih. Usolli sunatan tarawih. Kalau awak cuba awak dapat tu usolli sunatan tarawih. Dua. Rakaat ini Alhamdulillah Ta'ala. Maksud dia ingat, cuma dia mungkin buku kat depan. Sekarang kita cuba angkat tangan adik. Angkat tangan. Nama apa? Fahmi. Cuba sebut, Ya Allah, sahabat kami Ya Allah, Muhammad Fahmi Ya Allah, bagi hidayah pada dia Ya Allah, doakan dia Ya Allah, cemerlangkan dia Ya Allah, lancarkan lidahnya Ya Allah, jadikanlah dia Ya Allah orang yang baik. Amin. Kuat awak berdoa. Awak duduk sebelah saya, awak tolong saya. Okey, awak cuba pegang belon awak tadi. Saya ada satu cerita, tak habis lagi sebenarnya. Okey, awak ikut warna yang awak pegang tadi ya. Saya akan bagi hadiah kepada orang yang boleh buat apa yang saya suruh. Saya ada satu cerita, saya baca dalam satu buku. Dia ada satu kata-kata tu terhasil daripada cerita dia. Okey, dia cerita ada seorang budak tu nama Ali. Budak ni darjah 3. Budak ni tinggalkan apa? Ali bila bapak dia balik kerja, dia selalu ikut bapak dia pergi padang permainan. Dia akan follow bapak dia pergi padang permainan untuk mainlah joget-joget, papan longsor, dia mainlah. Kebetulan dekat padang permainan tu, setiap kali dia pergi, akan ada seorang pakcik. Mana belong? Okey, baik. Tumbuk hidung. Okey. Kebetulan ada seorang pakcik yang jual belon. Pakcik tu jual belon yang banyak. Belon yang ada gas helium. So dia pegang banyak lah. Belon tu banyak. Warna biru, hijau, merah, kuning, oranye, kelabu semua ada. Okay. Dan setiap kali Ali ni pergi kat padang permainan tu, dia akan beli belon daripada pakcik tu. Cuma yang Ali ni confuse adalah setiap kali dia beli belon daripada pakcik tu akan bagi dekat dia belon warna hitam. Padahal pakcik tu ada belon yang lain. Ada warna kuning, warna biru, warna merah, warna hijau. Tapi setiap kali dia beli belon kat pakcik tu mesti bagi warna hitam. So Ali tak puas hati. Dia kata, apa hal aku dapat belon warna hitam? Adakah aku ni berkulit hitam atau aku mempunyai hati yang cukup hitam? Kenapa dia mendiskriminasikan aku? Sehinggalah suatu hari Ali pergi tanya pakcik tu. Dia dah pergi beli 2-3 kali. Lepas tu pakcik tu, petang tu dia try nak pergi beli lagi sekali. Pakcik tu tetap bagi belon hitam kan. Lepas tu Ali pun dia tanya pakcik. Dia kata, pakcik, saya nak tanya satu soalan. Saya tengok pakcik ni dah lama. Saya selalu beli belon kat pakcik. Dan saya tengok pakcik jual banyak jenis belon, warna biru, hijau, semua ada. Tapi kenapa setiap kali saya beli belon kat pakcik bagi kat saya warna hitam? Kenapa pakcik buat? Apa salah saya? Saya nak juga warna lain. Saya nak warna macam orang lain. Kenapa saya shade dapat warna hitam? Lepas tu pakcik tu cakap benda ni. Dan cakap pakcik tu telah dibuat dalam satu gerakan supaya anda ingat. Okey? Cuba ikut saya. Tangan kanan pegang belon. Pegang betul-betul. Tangan bercakap. Pegang belon. Tangan kiri buat macam ni. Pakcik tu cakap benda ni dekat Ali. Dan kata-kata ni penting untuk awak. Tak kira kat mana awak ada. Okey, awak ikut saya. Yang menerbangkan belon. Betul tu daripada bawah ya. Tangan ni pegang belon. Tangan kiri tolak daripada bawah ke atas. Yang menerbangkan belon. Bukan warnanya, tetapi isi di dalamnya. Yang mengangkat seorang manusia, bukan kulitnya atau rupanya, tapi hatinya dan akalnya. Sekali lagi tu tak payah sebutlah. Siapa boleh buat tu, saya akan bagi 2 ayat kan. Okay? Yang menerbangkan belon dengan intonasi yang penuh kelembutan. Yang menerbangkan belon, bukan warnanya, tetapi isi di dalamnya. Yang mengangkat seorang manusia,
bukan warna kulitnya atau rupanya, tetapi hatinya dan akal. Okey, awak ulang. Sabar tak bilang kan? Okey, saya nampak. Nafas, okey. Ya. Okay. Saya nak siapa yang boleh datang depan boleh buat sebiji intonasi macam saya. Kita bagi hadiah dekat dia datang depan, dia boleh buat macam ni. Yang menerbangkan belon bukan warnanya tetapi isi di dalamnya. Yang mengangkat seorang manusia bukan warna kulitnya atau rupanya tetapi hatinya dan akal. Saya suka awak. Okay? Baik, awak cuba buat. Awak kita tampak kan maksud daya pemerhatian awak tinggi. Cuba. Kalau awak betul, ada lah duit oil sikit. Tadi lebih bayar parking tadi. Boleh lah. Belonnya belon apa? Jangan marah. Ya. Awak tengok di semua tengok awak. Sekali. Sebab tu ada kes budak kena bunuh. Yang menerbangkan, tengok sekali saya ulang, yang lain tengok. Yang menerbangkan belon bukan warnanya tetapi isi di dalamnya. Yang mengangkat seorang manusia bukan warna kulitnya atau rupanya tetapi hatinya dan akal. Jangan sedih. Ini okey ya. Okey, baik. Seorang manusia boleh lah, benda tu boleh. Saya nak siapa yang ada tune yang lagi bagus, yang menjadi sebab kenapa dia akan jadi. Saya buka siapa yang berani kita beritahu kat depan. Okey, saya ada duit raya tambahan tu. Mungkin tak sebanyak dalam sampul, tapi okey, Beyblade dapat 2. Okey, siapa nak cuba? Saya test ataupun awak buat paling bagus. Tapi disebabkan awak takut, saya akan panggil awak. Okey, saya nak panggil yang cakap banyak tadi Selain daripada awak, ada seorang lagi yang menjadi esok saya. Okey, awak yang bawa baju merah, saya datang sini. Bagi tepukan tu dia. Check. Okey, Dedek, kali ni jap awak stay kat situ. Awak bagi tepukan marvelous untuk dia. Tepukan marvelous macam ni. Ya, stay kat situ. Tepukan marvelous macam ni. Berikan, bila saya kata berikan tepukan marvelous untuk dia, awak akan tepuk dan awak cakap, oh, awak jadi moti. Okey. Oh, dia datang depan, dia akan buat tangan macam ni. Okey. Awak dia buat tangan macam ni. Sabar. Okay. Awak buat dia buat tangan macam ni. Lepas tu dia akan tutup tangan dia. Bila dia tutup, awak jawab yes. Okey. Awak ikut tangan dia. Okey, tepukan, bagi test untuk saya dulu. Tepukan marvelous untuk saya. Macam tu lah. Okey. Siap kau. Tepukan marvelous untuk dia. Sukanya dia. Mana? Kau, sini. Sekali, tepukan marvelous tu dia. Okay lah, ya. Kita empat. Saya tengok muka dia, saya tahu dia ketampan. Saya tengok dia. Okay, saya tahu dia ketampan. Baik. Sebelum tu awak nama apa? Zuhairi. Ingat tak nama ayah? Ingat, kalau ayah ada lagi? Ada. Kalau seorang anak tu dia sayang dekat mak ayah dia, tak kira mak ayah dia ada ataupun tak ada,
Bila dia sebut nama, orang tanya nama apa, dia kena sebut nama dia dengan nama bapak dia sekali. Betul ke tidak? Sebab apa? Sebab bapak dia nak dapat nama Zuhairi ni, kena Google, kena tanya ustaz, kena pergi beberapa shopping mall, kena macam-macam ya, nak dapat nama Zuhairi. Tiba-tiba tanya Zuhairi, tak sebut nama bapak dia. Kecewa bapak dia, sedih. Saya sedih. Okay. Cuba sekali. Nama apa? Cuba jangan buat serius. Nikah habis serius ni. Jadi tegak, mengadap sana. Cuba buat serius. Kalau macam ni tak boleh bawa ke majlis kematian. Dah meninggal. Baik. Habis tak? Okay, baik. Cita-cita Zuhairi. Ya. Penting 3/4 ni, kalau darjah 1, 2 tak ada cita-cita tak apa. 3/4 kena ada cita-cita. Jadi apa? Dia bagi pick-up line kat aku. Apa tak? Saya nak buat tadi. Kita pasang lagu sikit tadi. Okay. Oh, ingat tadi yang menerbangkan belon. Okay. Cuba buat. Setakat awak mampu. Boleh cuba. Awak ambil cabaran ni. Mungkin kalau awak tengok awak tak buat. Okay. Tadi masa ketawa, sekarang masa serius. Cuba cabar diri awak buat. Saya ulang Saya ulang. Yang menerbangkan belon bukan warna je. Tangan kanan pegang belon, tangan kiri di atas. Oh iya. Tak habis-habis awak ni ya. Awak puasa tak ini? Puasa. Baik. Dia mungkin tak nak cerita, kita tanya soalan dekat dia. Cuba baca doa berbuka puasa. Ada jin Allah. Okey, dah sila duduk Zuhairi. Okey, tepuk tangan untuk Zuhairi. Okey, awak tak boleh duduk. Cuma kalau awak berbunyi lagi, saya akan bagi lagi. Saya okey, ya. Baik. Adik-adik yang saya kasih kesan, dalam kiraan 3 cuba duduk dengan sopan. 1 2. Okey, baik. Siapa yang berani menyambut cabaran saya? Last. Sebab saya nak bagi duit raya. Yang boleh. Tak ada sampul. Tapi banyak orang ni ya? Siapa yang boleh buat dengan betul? Yang menerbangkan belon bukan warnanya, tetapi isi di dalamnya. Yang menghebatkan seorang manusia bukan warna kulit atau rupanya, tetapi hatinya dan akalnya. Ada yang berani buat? Saya nak bagi duit ayat. Ada? Saya bagi masa berlatih 30 saat. Silakan. Awak pasal lagu sikit bang. Dia orang tak ada lagu tak jalan ya? 30 saat berlatih. Mana tahu tiba-tiba Tan Sri kata sampai datang buat, dia bagi lagi 100. Rugi awak tak datang. Okey. Saya bagi 30 saat. Saya dah nampak ada orang yang dah berlatih tu. Kalau awak tak cabar diri awak, awak takkan berubah ke tempat yang lebih bagus. Dah? Ada? Siapa yang rasa dia dah berani untuk datang ke depan? Sila angkat tangan. Saya bukan nak tengok awak buat sangat. Saya nak tengok keberanian awak untuk ubah diri awak. Betul salah tak? Mana? Adik lelaki ke perempuan? Siapa yang berani datang depan? Ada? Saya nampak adik yang baju pink tu macam angkat tangan. Awak berani ke? Baju merah depan ni, sebelah baju biru. Ni depan ni. Awak berani? Tak berani? Siapa berani? Boleh cuba? Okey, meh. Okey, bagi tepukan untuk abang kita. Itu dia, Syekh daripada Arab Saudi ya. Okey, nama? Hasan Basri bin Zainal. Nama pun Masya Allah. Baik, bagus. Tingkatan? Tingkatan 3. Sekolah mana? Tengok cara gaduh. Dia ada 3. Baik. Cita-cita nak jadi apa Hasan Basri?
Juru terbang, Masya Allah, cita-cita yang baik. Tepukan untuk juru terbang. Ingat, boleh buat. Buat betul. Jangan malukan saya. Saya pernah jadi lelaki dulu. Ya? Sekarang masih ada lelaki, ya Isam. Okay, baik. Cuba. Okay. Kalau boleh kuat sikit, kuat. Sebab dia orang pertama yang datang buat betul-betul. Betul. Okay. Tanya. Okay. Moga berjaya. Baca apa ya? Bukan doa buka masa. Level awak bukan doa buka masa ni. Level awak ni mungkin niat melontar di Jamarah. Tak. Okey, awak ingat tak? Kita bulan Ramadan ni kita ada satu malam yang istimewa, yang malam Lailatul Qadar. Okey. Apakah doa yang kita memang kena baca bila kita nak cari malam Lailatul Qadar? Dia ada satu doa yang untuk Bilal ataupun untuk imam akan baca lepas rakaat keempat, lepas rakaat ke-8, dan begitulah kalau sampai 20, 4, 8, 12, 16 dia akan baca Allahumma innaka. Ingat tak? Tak ingat? Okey, cuba ikut saya. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tanah layak ke berkat seterusnya pertandingan mencuci gigi palsu. Okey. Baik. Adik-adik yang saya hormati dan saya kasih sekalian, awak telah berada di tempat yang mulia pada hari ini. Awak telah diraihkan oleh barisan tetamu kehormat kita dan juga pihak Afrimbank. Sekali lagi saya nak awak bagi tepukan yang paling gemuruh untuk Afrimbank. Dan yang last saya nak cerita pada awak. Boleh ke tidak? Nak dengar cerita tak? Baik, cerita ni dia nak suruh saya panggil lagi. Okey, boleh Baik. Kita berada dalam satu bulan Ramadan dan kita telah mendekati Ramadan ni satu bulan yang hebat. So ada beberapa benda yang hebat yang berlaku dalam bulan puasa. Pertamanya apa? Yang paling besar sekali dalam bulan Ramadan adalah Allah memang paling besar, ya? Paling besar sekali dalam bulan puasa adanya malam Lailatul Qadar. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling besar sekali dalam bulan puasa ni adalah Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Maksudnya lepas ni bila awak balik program kita pada hari ni, saya nak awak ambil dua benda sahaja. Tiga, ya? Tiga. Ikut saya. Yang pertama, okey, angkat tangan tinggi-tinggi. Yang pertama, solat. Yang kedua, Quran. Yang ketiga, adab. Okey, yang pertama apa tadi? Solat. Tu paling panjang sikit. Solat. Kedua, Quran. Ketiga, okey, solat bermaksud bila awak balik program kita pada hari ini, awak jadi orang yang menjaga solat 5 waktu. Boleh ke tidak? Bermaksud adik-adik ni lepas ni bukan warden dan ustaz awak yang kejut awak, awak yang kejut warden awak. Subuh masuk pukul berapa? Katalah 5.40. Bila masuk 5.40, awak yang pergi kat bilik warden, awak ketuk pintu. Warden buka pintu. Warden tanya, kenapa ni? Warden pun bangun-bangun tidur, duduk tengok mata. Awak beritahu, Ustaz, sekarang telah masuk waktu subuh bagi kawasan Ampang dan kawasan yang sewaktu dengannya. Saya bagi masa 5 minit jumpa di surau. Okay. Awak kejut warden awak. Sebab bulan puasa ni lepas awak sahur, awak tak boleh tidur. Lepas habis sahur, terus siap untuk solat. Bermaksud awak telah ringankan kerja warden awak.
awak dapat pahala. Bukan satu. Berapa kita sebut tadi? 1000 paling kurang. Kalau awak solat, awak tak akan buat jahat. Tahu tak orang yang curi itu, yang curi, yang buat orang buat salah, bukan sebab dia tak solat. Pertama, mungkin kerana dia tak solat. Tapi yang kedua, dia solat tapi solatnya tak dilakukan dengan betul. Kalau dia solat betul, insya-Allah dia jadi baik. Sebab kalau awak semayang, bila awak habis semayang bagi salam, awak ada rasa tak nak buat benda jahat? Susah. Mustahil orang yang jumpa Tuhan satu hari 5 kali dalam hidup dia, dia akan langgar dosa dalam keadaan dia sedar. Dia tak akan langgar dosa. Sebab apa? Dia semayang. Jadi yang pertama apa tadi? Apa dia? Beritahu kawan sebelah, solat. Okay, solat. Okay, kita ada masa ya. Okay, yang kedua. Sekali yang kedua. Yang kedua maksudnya awak, saya selalu jumpa pelajar macam awak, ramai. Saya selalu, sebab tu kalau siapa yang macam sukakan perhatian, saya akan panggil dia. Okay. Quran ni kalau pelajar sekolah rendah, Quran dan doa semua, kebanyakan surah dia ingat. Daripada darjah 1 sampai darjah 6 tu dia akan ingat lah. Doa makan, doa masuk tanda, surah-surah ringkas. Bila dia lupa? Bila dia naik tingkatan 1, dia hampir lupa. Naik tingkatan 2, 3, dia dah lupa habis. Sebab apa? Sebab dia tak ulang benda. So awak ambil masa bulan puasa ni, dikawal oleh ustaz-ustaz awak, wadah-wadah awak, satu hari sekurang-kurangnya baca separuh ataupun satu muka tu. Dan bila awak baca Quran, Quran akan masuk dalam hati awak, baru awak tak lupa. Saya pernah buat program di satu sekolah. Saya panggil budak tu, saya tanya, siapa hafal Qul huwallahu ahad? Dia kata, saya ustaz, saya. Saya panggil dia datang depan. Okey, awak baca. Dia pun Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Fi jidha hablum min masad. Dia mula Qul huwallah, dia tamat surah Tabat. Ya, Tabat. Dengan muka penuh keyakinan, tahap gapan. Yakin. Sebab apa? Sebab dia tak ulang. Pernah saya jumpa pelajar, dia sebut apa? Nabi Muhammad Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Sekolah rendah dia buat. Dia pergi sekolah agama. Bila pergi sekolah menengah, dia dah tak ingat. So Ramadan datang, awak ambil peluang untuk memperbaharui dan memperkemaskan bacaan awak. Boleh ke tidak? Handphone game tu 1 hari setengah jam cukup. Lain tu kalau awak baca Quran. Siapa yang ayah dia dah meninggal kat sini, kat tangan? Ayah dia dah meninggal. Cuba kat tangan. Mak dia dah meninggal. Okey, orang yang mak ayah dia meninggal, bila dia baca Quran, doa dan pahala tu sampai tak pada mak ayah dia? Sampai minta doa lepas baca tu, baca Fatihah, baca Qul huwallah, baca ayat kursi, minta, ya Allah, mak aku dah meninggal, ya Allah, di dalam kubur sana, ya Allah, telah berpuluh tahun, bertahun-tahun meninggal, mungkin dah direpuk di mamah cacing dan tanah. Tetapi ya Allah, berkat daripada bacaan Quran aku ini, ya Allah, luaskan kuburnya, ya Allah, cerahkan pusaranya, wahai Allah, dan biarkan dia lihat syurga daripada tempat dia bersemadi. Minta doa macam tu dekat Tuhan untuk mak ayah awak. Bukan awak saja, kita semua termasuk ustaz, termasuk para tetamu kita. Boleh atau tidak? Angkat tangan kanan, tepuk bahu kanan sebelah, cakap dekat dia, sudah-sudahlah perangai lama tu. Ya, sudah-sudahlah buat perangai baru. Okey, yang ketiga apa tadi? Apa dia? Adab. Apa dia? Adab. Adab macam mana? Ustaz tengok tadi bila awak salam dengan Tasri, awak salam dengan jemputan-jemputan, macam mana awak salam? Cium tangan. Tapi Ustaz nampak sebahagian pelajar tak cium tangan. Dia tanduk tangan Tasri. Dia tanduk. Bayangkan ada berapa orang tadi? Kalau ada 50 orang, bengkak tangan. So bila kita salam dengan orang tua-tua, memang dalam Islam tak ada pun cium tangan tu, salam saja. Tapi masuk ke rumpun Nusantara Melayu ni, mencium tangan orang dewasa, orang yang lebih tua, itu adalah tanda hormat. So kalau kita salam, cium tangan dia. Ustaz nak panggil contoh seorang. Tu awak yang baju kelabu tu mesti. Awak. Okey. Bagi tepukan 15 untuk dia.
Okey. Ini macam ada 3 betul tak? Dah apa? 5. Saya dah dia tadi sebenarnya. Okey, dia awak salam. Okey, salam. Sabar. Awak ni baik sangat ya. Okey, bila awak salam dengan orang dewasa, kedua-dua belah tangan. Cuba. Bila awak salam tu genggam tangan macam ni. Lepas tu awak tengok muka orang yang awak nak salam tu. Kalau tadi Tan Sri yang bagi, tengok muka Tan Sri. Tengok dulu. Bila awak tengok, awak senyum. Okey, jangan cium lagi, tengok dan senyum. Lepas tu awak cium tangan, tengok dia cium tangan dia. Ni kalau awak cium kat sini lah. Nampak? Dia letak tadi hidung dia kat sini. Okay. Dia tangan tu bukanlah mesti cium sampai tu, letak saja tanda syarat. Awak jangan tanduk, awak jangan cium tangan awak. Sekali. Cuba. Tengok muka tu. Cium tangan. Nampak? Itu baru bersemangat. Tan Sri pun ambil satu lagi. Sebab apa? Menunjukkan kesopanan awak. Kadang-kadang awak duduk dekat asrama, duduk dekat dorm, tiba-tiba awak nampak ustaz awak turun daripada kenderaan. Dia pergi beli beras, dia pergi beli biskut, pergi beli roti untuk awak makan. Awak buat apa bila awak tengok dia buat barang tu? Awak tolong dia. Mungkin dia bawa 2 kambing beras, tapi awak pergi 5 orang. Okey, 2 orang angkat beras, free lagi 3 orang. Ustaz kata, dah penuh ni? Tak apa, kami angkat ustaz sekali masuk dulu. Ustaz tu pergi. Sebab apa? Menghargai dia. Cita-cita nak jadi apa? Polis. Sebab apa nak jadi polis? Kenapa tak nak jadi penjenayah? Kalau budak sekolah rendah, memang cita-cita dia benda yang power. Okey, contohnya askar, polis. Saya Ustaz pernah jumpa budak tadika. Dia nak jadi apa tau? Dia nak jadi Ultraman. Tanya, kenapa awak nak jadi Ultraman? Saya nak membunuh raksasa. Ya? So bila budak darjah 1, 2, 3, cita-cita dia akan lebih kepada benda yang kuat, benda yang power. Kemudian cita-cita itu akan berubah apabila usia bertambah. Barulah dia nak jadi macam tadi juru terbang, nak jadi apa tadi, benda-benda lain lah. Okay, dia akan berubah ya. Saya pun waktu anak saya darjah 1, saya tanya dia, akak nanti besar nak jadi apa? Dia kata nak bisnes macam Walid. Dia kata nak jual apa? Dia kata nak jual slime. Slime tu yang budak-budak main tu ya. Sebab dia nampak benda tu bagus. Mungkin budak-budak sekarang nak jual Beyblade lah ya. Ada Beyblade tak? Ada berapa? 2. Laju tak? Okey, sila duduk. Terima kasih. Bagi tepukan untuk Adik Ida. Okey, adik-adik semua, mudah-mudahan Ramadan pada kali ini, apa yang Ustaz kongsikan tadi termasuk 3 benda. Awak perbaiki solat, awak perbaiki hubungan awak dengan Al-Quran, dan perbaiki adab dan cara awak berkomunikasi dengan orang dewasa. Itu adalah yang paling bagus supaya awak keluar daripada Ramadan ni awak jadi orang yang paling best. Boleh ke tidak? Akhirnya kita bagi satu terpuka yang paling gemuruh kepada Afin Bank di atas majlis yang dianjurkan untuk awak pada hari ini. Kami juga terima kasih kepada tadi dan mohon maaf atas kekurangan itu segala bicara. Wala asabaka min hasanatin fa min Allah wa asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.